Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua followers family mengaji Tenten, ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat tengah hari, selamat hari Minggu. Waalaikumsalam Kak Azimah. Waalaikumsalam Kak Sadia, Abu. Pada semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam Kak Hamidah, Kak Siti Zaleha. Saya nak tanya sebelum tu, suara saya jelas ke? Boleh dengar tak? Kalau boleh, tolong komen jelas. Okey. Selamat tengah hari. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh pakat-pakat share slot bacaan hadis kita pada hari ini, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Zalifah Suud, Kak Rapengah Saleh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua followers fan mengaji Tenten? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Okey, jelas ya? Okey, alhamdulillah, terbaik. Okay, boleh pakat-pakat share slot live bacaan hadis kita hari ini, insya-Allah. Dah share, terbaik. Okey. Waalaikumsalam Kak Nordia. Jelas ya? Okey, alhamdulillah, jelas. Okey, semua sihat? Okey, insya-Allah. Kita nak baca hadis. Bagi sesiapa yang ada buku kitab Fadil Amal, boleh buka muka surat 466. Okey, 466. Kita nak baca sikit hadis mengenai zikir. Kita nak tengok fadilat zikir, insya-Allah. Okey, kurang sihat ya Kak Azimah. Tapi tetap bersemangat follow. Wah, alhamdulillah, terbaik. Okey. Saya doakan sesiapa yang diberi kesihatan, sesiapa yang tak sihat, maafkan saya, okey, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, berkat nak menuntut ilmu, insya-Allah, pada hari ini. Okey, jelas ya? Okey, muka surat 466, betul. Okey, muka surat 466. Kita nak sentuh sikit hadis mengenai zikir, hadis kelima. Tajuk apa ya? Tajuknya hadis kelima, orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Itu tajuk untuk bacaan hadis kita pada hari ini. Saya ulang, orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Okey. Jelas? InsyaAllah. Jom sama-sama kita mendalami lagi. Kita tengok hadis ni nak cerita pasal apa. Okey. Waalaikumsalam Kak Mar, Kak Zaimi, ahlan wa sahlan. Saya ucapkan yang baru hadir. Selamat hari Minggu, selamat tengah hari. Okey, boleh pakat-pakat share lagi sebelum kita mulakan sekejap lagi bacaan hadis kita. Dah share, terbaik. Okey. Waalaikumsalam Kak Norisha Abdullah. Okey, dah lama kita tak bersua. Betul. Tepat sekali tajuk kita. Kak Azimah dah tolong tulis untuk kita semua. Mana tahu ada yang tak ada buku kan, tapi kita boleh lagi nanti dapatkan buku kitab Fadil Amal bagi yang sesiapa yang belum ada. Okey, insya-Allah masih ada stok, nanti boleh hubungi saja staf family mengaji Tenten untuk dapatkan buku kitab Fadil Amal. Okey, bagi yang dah ada buku boleh buka muka surat 466. Okey. Waalaikumsalam Kak Hafiza, Kak Haliza dah share.
Terbaik, terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain Najwa. Terima kasih kerana ingatkan saya Kak Nurisha. Kita niat kerana Allah. Kita niat untuk baca hadis ini pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Waalaikumsalam Kak Fatimah Syam. Kak Nurdiah dah share, terbaik. Okey. Tahniah buat semua yang hadir. Okey. Jom sama-sama kita baca hadis. Mula kita akan baca hadis yang dalam Arab ni dulu. Lepas itu kita akan baca maksud dan keterangan hadis. Kita akan pergi satu persatu lah. Okey, boleh? Okey, dah share ya. Terima kasih saya ucapkan. Okey. Hadis kelima. Okey, dah bersedia? Lupa pula nak tanya. Dah bersedia ke? Kita nak mula? Okey. Hadis kelima. Tajuk, orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Sangat mendalam ya tajuk kita hari ini. Tak apa. Kita tengok. Okey, kita baca dulu sama-sama. Okay, nampak ya jelas? Okey, hadis kelima muka surat 466. Okey, sama-sama. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu. Masalul hayyi wal mayyiti. Okey. Dah baca dah yang Arab kan? Kita baca. Kita nak tengok maksud dia pula. Okey, tengok maksudnya. Maksud hadis. Okey, dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, maksudnya perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yakni orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita sendiri okey. Alhamdulillah kita dah baca maksud dia. Okey, kalau kita nak jadi yang mana? Mestilah kita nak jadi orang yang hidup kan? Jadi kita banyak-banyakkan berzikir insya-Allah. Supaya kita tergolong dalam kita nak jadi seperti orang yang hidup. Kita tak nak jadi seperti orang yang mati. Kalau tidak sia-sialah hidup kita di dunia ini kan? Waalaikumsalam Kak Laksana. Okey, betul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar orang yang ucap sallallahu alaihi wasallam, kita kena balas selawat sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi selingan. Okey, kita masuk keterangan. Okey. Tadi kita dah baca hadis dan kita dah baca maksud. Okey, nak tengok apa maksud. Nak tengok sikit apa keterangan daripada hadis kita pada hari ini. Okey. Okey, apa keterangannya? Mari kita tengok sama-sama. Okey, buat yang baru hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah, semangat bersama-sama. Untuk sama-sama kita dalam slot bacaan hadis. Semangat. Tahniah saya ucapkan. Okey, waalaikumsalam Kak Roslina Rashid. Jangan lupa untuk share slot bacaan hadis kita. Kita share pada kawan-kawan, ahli keluarga dan
kepada semualah kenalan kita. Okay, insyaAllah. Kita tengok keterangan sikit. Okay. Jom sama-sama kita tengok. Okay, setiap orang mencintai kehidupannya dan setiap orang juga takutkan mati. Betul. Siapa je yang tak suka akan hidup, kan? Dan setiap orang juga mesti rasa juga takut akan mati. Jadi okay, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia hidup, okay, namun keadaannya seumpama orang yang telah mati, kehidupannya adalah sia-sia. Okay, ni sabda daripada Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad. Kata, sesiapa yang tak mengingati Allah walaupun dia hidup, dia macam ni lah, umpamakan seperti orang yang telah mati. Hidup kat dunia ni macam sia-sia lah sebab tidak mengingati Allah. Banyak je cara untuk kita mengingati Allah. Zikir itu sendiri maksudnya dia kita nak mengingati Allah, kan? Tak semestinya kita kena zikir, tapi apa saja apa yang kita buat, kan? Bila kita mengingati Allah itu salah satu tanda yang hidup kita ni hidup dengan mengingati Allah. Okay? Waalaikumsalam Kak Zumali, Kak Lisa Puidah. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada semua followers family mengaji 1010. Okey, hari ni kita hadis, kita dah baca keterangan hadis. Okey. InsyaAllah ya. Lepas ni kita dah tahu mana satu tujuan hidup kita. Kita nak jadi orang yang hidup dengan mengingati Allah ke ataupun nak jadi orang yang sia-sia. Na'udzubillah min zalik, kan? Okey, insya-Allah. Okey. Sambung keterangan hadis sikit lagi. Betul Kak Azimah, segala perbuatan diniatkan kerana Allah. Itulah tandanya kita mengingati Allah, kan? Okey, kita tengok sikit lagi kata-kata ni. Kehidupanku itu bukanlah kehidupan. Kehidupan sebenarnya ialah apabila seseorang itu dapat bersama dengan kekasihnya. Indah kan kata-kata ni? Okey. Teruskan. Kita teruskan. Sesetengah ulama' berkata, kita tengok pula pandangan ulama' tadi, kita tengok dari Nabi Muhammad, kan? Nabi Muhammad kata pasal mengingati Allah tu, kita ulang sikit. Sesiapa yang tidak mengingati Allah walaupun dia hidup, namun keadaannya seumpama orang yang telah mati. Kehidupannya adalah sia-sia. Itu daripada Nabi Muhammad, kan? Okey, sekarang kita tengok pandangan ulama'. Okey. Waalaikumsalam Kak Lili Tambi. Alhamdulillah kita sama-sama baca ya hadis. Kak Siti Nur Aisyah. Waalaikumsalam. Kak Masratu pun ada. Waalaikumsalam. Okey. Jom sama-sama kita sambung sikit keterangan. Kita tengok pandangan ulama'. Okey, sesetengah ulama' berkata bahawa hadis tersebut adalah untuk menerangkan keadaan hati. Rupanya hadis tersebut, pandangan ulama' kata nak ceritakan tentang keadaan hati manusia. Macam mana keadaan hati kita. Sesiapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya hidup. Nampak ya? Okey, hatinya hidup. Manakala orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya mati. Jadi kita boleh
nilailah diri sendiri kita kan. Kita muhasabah balik diri kita. Kita ni mana satu kan? Selalu berzikir ke jarang-jarang? InsyaAllah kita muhasabah balik. Lepas ni aku nak berazam, aku nak sentiasa berzikir kepada Allah. Nak ingat kepada Allah. Ingat apa saja perbuatan kita, apa saja tindakan kita di dunia ni, kita nak ingatlah kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Supaya hati, berbalik pada hati tadi, hati kita hiduplah kan? Bukannya mati. Okey. Okay, boleh? Tengok pula sikit lagi. Okay, kita tengok sebahagian ulama yang lain. Betul Kak Zumali, hati jadi tenang. Bila kita ingat pada Allah, kita berzikir. Hatinya hidup dan tenang. Terbaik. Okey. Subhanallah. Okey, betul? Okey, kita tengok sebahagian ulama yang lain pula kata apa. Sebahagian ulama yang lain pula mengatakan bahawa perbandingan ini adalah dari segi manfaat dan bahaya. Yakni sesiapa yang menyakiti orang yang berzikir adalah seumpama seseorang yang menyakiti orang yang hidup. Ni pandangan ulama yang lain. Okey. Maksudnya sesiapa yang nak tengok perbandingan. Okey, nak tengok perbandingan dari segi sesiapa yang menyakiti orang yang berzikir, seolah-olah dia menyakiti orang yang hidup. Maka dia pasti akan dibalas dan dia akan menerima akibat daripada perbuatannya itu. Okey, ini pandangan ulama. Okey. Kita tengok sikit lagi. Okey, boleh ya? Sesiapa yang menyakiti orang yang tidak berzikir adalah seumpama seseorang yang menyakiti orang yang mati. Yakni orang yang dah mati. Tak boleh bertindak terhadap orang yang menyakitinya itu. Macam sia-sialah kan? Kita sakitkan orang yang, maksudnya kita buat kita sakitkan hati dia ke. Okey, rasa macam sia-sia je. Okey. Selamat berhujung minggu dari Kak Manja kita. Waalaikumsalam. Saya ucapkan ahlan wa sahlan buat yang baru hadir. Okey, jom kita tengok sikit lagi pasal mengenai orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Okey, sikit lagi kita nak habis. Okey. Okey, ulama tasawuf. Ulama tasawuf pula kata apa? Kita tengok sama-sama. Okey. Ulama tasawuf pula mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hidup dalam hadis di atas ialah kehidupan yang kekal abadi. Yakni orang yang banyak berzikir dengan ikhlas tidak akan mati. Tidak akan mati. Kehidupan dia lah. Bila dia banyakkan berzikir dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, hidup dia tu, dia akan rasa hidup sahaja. Dia tak akan rasa mati. Maksudnya kehidupan dia pun diredai sebab dia banyak mengingati Allah. Dia berzikir. Okey.
Bahkan setelah dia meninggal dunia pun dia masih juga dikira sebagai seorang yang hidup. Masya Allah. Teringin kan sangat kita, nak jadi macam ni. Bila meninggal pun dia masih juga dikira sebagai seorang yang hidup. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai orang yang mati syahid. Kita tengok ayat Al-Quran sikit. Ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 169. Waalaikumsalam Kak Yati. Jom sama-sama kita tengok sikit hadis. Sekarang kita nak petik sikit ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahul azim. Kita tengok sikit. Maksudnya, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Masya Allah. Daripada surah Ali Imran ayat 169. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Seronoknya kan? Bila kita mengingati Allah, kehidupan tu memang rasa dekat je dengan Tuhan kita sendiri. Rasa hidup. Begitulah juga orang yang banyak berzikir dengan ikhlas pun akan mendapat suatu kehidupan yang khas selepas dia mati. Kehidupan yang khas selepas dia mati bila orang yang banyak berzikir dengan ikhlas. Sikit lagi. Sikit makin lama makin banyak ya pengetahuan kita. Apa yang kita terlepas pandang, kita dah tengok sama-sama. InsyaAllah. Macam-macam daripada tadi kita tengok daripada pesanan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah. Lepas tu kita tengok pandangan ulama. Rupanya hadis tadi nak kaitkan dengan hati kita, keadaan hati. Lepas tu kita tengok ulama kan, ulama kata nak umpamakan hadis tadi tu macam mana kita menyakiti orang yang hidup, seolah-olah kita menyakiti orang yang hidup. Orang yang banyak berzikir tadilah kan? Lepas tu kita tengok ulama tasawuf pula nak kaitkan makna hadis tadi dengan hidup. Bila banyak berzikir, kita akan rasa hidup saja di dunia ini. Hakim Tirmizi pula kata apa? Hakim Tirmizi berkata bahawa zikrullah membasahkan dan melembutkan hati. Apabila hati lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka akibat kepanasan nafsu dan api syahwat hati mulai kering, lalu menjadi keras dan anggota-anggota lain juga turut menjadi keras. Apa maksudnya ni? Hakim Tirmizi kata, tengok sikit bila kita selalu melazimi zikrullah, mengingati Allah, dia akan kesannya akan melembutkan, membasahkan dan melembutkan hati. Tapi apabila kita lalai, tak ingat Allah, kita kurang berzikir, maka akibatnya kita jadi kepanasan nafsu, hati kering dan jadi keras. Anggota-anggota lain pun jadi keras. Maksudnya macam kita ni seolah-olah lagi jadi lagi
malas ke kan nak beribadah, terhenti daripada mentaati dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anggota itu ditarik, maka pasti akan terpatah seperti kayu yang kering. Tidak akan bengkok jika hendak dibengkokkan. Tengok dia punya akibatnya kalau tidak selalu berzikir kan. Nak umpamakan betapa kerasnya, dan kita nak bengkokkan pun dia tak akan bengkok. Tengok kan, dia macam nak umpamanya macam tu lah. Okay? Hanya boleh dipotong dan diguna untuk membakar sahaja. Okay? Jadi kita nak pilih yang mana? InsyaAllah ya, kita pilih nak hidup dengan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lepas solat pun kita zikir kan? Kita istighfar, tasbih, tahmid, takbir, semua itu insya-Allah bila kita banyakkan zikir, hati kita akan menjadi tenang. Dan kita tengok pandang ulama tadi kan, kehidupan kita pun akan rasa hidup saja. InsyaAllah. Okay. Kita dah sampai habis penghujung hadis, slot bacaan hadis kita. Alhamdulillah dah habis ya. Okay. Waalaikumsalam Kak Normah Mardan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dah selesai bacaan hadis kita pada hari ini. Tahniah dan terbaik saya ucapkan barakallahu lakum. Tahniah. Follow semua Majid yang sertai slot hadis kita. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Okay. Sebelum tu saya nak ingatkan program-program kita masih lagi berjalan, masih lagi terbuka buat sesiapa yang nak sertai ibadah kurban kan, ibadah kurban nak dekat ni, ataupun nak akikah di Mekah, nak buat akikah di Mekah. Okay, boleh cepat tekan link di bawah yang saya dah pinkan di komen ni, tekan link untuk sertai. Okay, boleh? InsyaAllah ya. Okay, siapa yang nak infak Quran pun kita masih lagi buka. Jom rebut peluang untuk infak Quran kan. InsyaAllah siapa yang nak taja live kita, nak buat tajaan untuk sahabat-sahabat kita, nak sertai kelas pun boleh. Okay. Boleh tekan saja di link pin komen yang saya dah pin ni. Dan kelas hafazan. Okay. Kelas hafazan ataupun kelas talaki, kita masih ada kekosongan. Okay, insyaAllah. Bila last nak transfer duit korban ya? Masih lagi dibuka. InsyaAllah boleh hubungi PIC korban lah, Ustazah Sabrina. Okay, boleh ya Kak Azimah? Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan buat semua. Alhamdulillah. Okay. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf segala salah silap. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.